you can control supply and demand ni. Okay, so listen me. Anda boleh control supply dan demand. And siapa yang boleh control? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. Okay, so dalam video kali ini agak menarik sedikit. Saya nak sentuh topik tentang ekonomi. Tapi disclaimer siap-siap, saya bukan pakar ekonomi. Saya Doktor Kewangan. Tapi saya rasa saya bolehlah bagi komen. Okay, sebab orang ada tanya saya baru-baru ni kan, selepas apa yang terjadi, kita pasca PRN, kan, sebelum PRN tu, banyak parti-parti ataupun ahli-ahli politik yang berkongsi ataupun memberi pandangan mereka terhadap ekonomi negara ini, which to me it's a fun thing to watch lah. Okay? Sangat-sangat mencuit hati bila saya melihat ahli-ahli politik kita ni nak bercakap tentang topik ekonomi. Saya yang walaupun bukan ahli ekonomi ataupun pakar ekonomi pun saya faham lah. Tapi bila mereka menggunakan benda-benda ni sebagai point, kadang-kadang tak adalah betul sangat kan. Okay, but anyway, dalam video ni saya nak kongsikan tentang 3 benda lah. So, yang pertama kita cakap tentang inflasi, okay, OPR, and also this one term yang mungkin ramai yang anda tak tahu, money tightening policy. Okay, money tightening policy. So, sebelum tu kita kena go through one by one. Okay, inflasi. Saya yakin semua orang dah tahulah inflasi itu apa, especially bagi mereka yang melihat video-video saya dalam YouTube channel Dr. Adam Zubir ini. So, inflasi ini terjadi apabila ekonomi sedang hangat, okay, panas lah. Ekonomi panas, maksudnya orang keluar membeli belah, kan, yang mengakibatkan penurunan dari segi ratio ratio antara supply dan demand. Supply berkurangan tapi demand naik. Okay, so bila supply kurang, demand naik, orang nak beli kan, nak beli. So, apa yang terjadi? Berlakunya kenaikan harga barang. Dan supply ni bukan tak semestinya supply dari segi you can control supply and demand ni. Okay, so listen me. Anda boleh control supply dan demand. And siapa yang boleh control? Kerajaan. Okay, kerajaan dan bank kerajaan, bank pusat boleh control. Dan bagaimana mereka nak control supply dan demand ni? So, caranya, kalau kita lihat dari segi macroeconomics, saya dah cakap macroeconomics. Macroeconomics ni ada 2 polisi yang mereka gunakan. Yang pertama, mereka gunakan monetary policy, dan yang kedua, mereka gunakan fiscal policy. So, dari segi monetary policy ini yang ditentukan oleh bank pusat. So, kalau kat Malaysia ni, bank negara Malaysia lah, iaitu bagi mereka OPR, overnight policy rate. Kalau anda tak tahu apa tu OPR, anda boleh tengok video saya, okay, yang saya buat khas apa itu OPR. So, bank negara akan menentukan kadar OPR, nak naikkan OPR ataupun kurangkan OPR. So, bila bank negara, okay, naikkan OPR, maksudnya dalam bahasa lain, kadar faedah makin lama makin meningkat. Itu bermaksud bank negara buat apa? Dia buat monetary tightening policy. Dia ketatkan monetary policy ini, kurangkan jumlah duit dalam ekonomi kita. Okay? So, kenapa? Sebab dia nak kurangkan orang berbelanja. So, bila dia supply dan demand balik tadi, dia kurangkan orang berbelanja, dia kurangkan demand. So, bila dia kurangkan demand, supply boleh neutralize balik. Dan harga boleh stabilize balik. Nampak? And that is what we call monetary or money tightening policy. Tapi, kalau ekonomi tengah down, berlakunya kemelesetan ekonomi, orang dah risau nak keluar duit, orang diberhentikan kerja, dipotong gaji, tak cukup duit. So, bank negara akan turunkan OPR. So, bila dia turunkan OPR, dia turunkan kadar interest rate, kadar faedah. So, maksudnya nak pinjam duit daripada bank ni murah. So, orang mula buat credit card loan, personal loan, car loan, housing loan. Kan orang berbelanja. So, bila orang berbelanja, apa yang berlaku? So because bila kemelesetan ekonomi, demand turun, supply naik, kan? So, dia nak naikkan balik demand supaya supply boleh neutralize balik. Faham? So, that is what we call loosening monetary policy ataupun money loosening policy lah. So, maksudnya dia loosekan, okay, supaya ada banyak duit dalam ekonomi. Itu monetary policy, itu yang pertama.
Kita lihat pula fiscal policy. Fiscal policy ni yang tentukan kerajaan pusat lah, kerajaan persekutuan. Okay, fiscal policy ni mudahnya tax. Okay, sama ada nak naikkan tax, nak kurangkan tax. So tu pun benda yang sama juga. Basically semua ni bertujuan untuk apa? Untuk mengimbangi kadar inflasi yang berlaku di negara kita ini. So fiscal policy sama ada dia expand, expand fiscal policy tersebut, fiscal expansionary policy, ataupun consolidate. Dia kecilkan. Dia kecilkan fiscal policy tersebut. So again saya dah bagi tahu saya bukan pakar ekonomi. Bagi saya lah is common knowledge. Hence kenapa saya kongsikan benda ni kepada anda semua. Dan dua policy ni, monetary policy and fiscal policy, is part of the macroeconomics. Bagaimana sesebuah kerajaan itu nak mengimbangi ekonomi sesebuah negara tersebut. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.